Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harapkan awak semua dalam keadaan sihat bersama keluarga tersayang. Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan sesi PDPR kita yang seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tanya dahulu. Adakah anda sudah bersedia untuk mengikuti PDPR pada hari ini? Okey, untuk hari ini, apakah yang anda faham tentang kata kerja? Cikgu rasa awak dah belajar tentang kata kerja ini sejak anda semua sekolah rendah lagi. Sekurang-kurangnya pasti anda tahu serba sedikit tentang kata kerja. Okey, baiklah. Kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan. Apa-apa sahaja perbuatan, contohnya berlari, menari, memancing, menonton, itu semua adalah perbuatan. Bila perbuatan, kita boleh masukkan dia dalam golongan ataupun jenis kata kerja. Okey, kata kerja menjadi inti bagi binaan frasa kerja. Kena ada kata kerja dahulu, barulah terhasil frasa kerja. Seterusnya, kata kerja boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata bantu, objek, pelengkap, ayat komplement dan keterangan. Jadi kata kerja ni dia boleh hadir dengan bantuan beberapa kata seperti kata bantu, objek, pelengkap dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh ayat yang mengandungi frasa kerja ataupun kata kerja. Tengok contoh ayat pertama. Ali tidur, yang berwarna merah ini merupakan frasa kerja. Frasa kerja di dalamnya ada kata kerja tidur. Jadi perbuatan, ia merupakan kata kerja. Seterusnya, mereka sedang membaca buku. Membacakan perbuatan. Bila perbuatan, ia ialah kata kerja. Seterusnya, adik Abu bermain di padang. Bermain merupakan kata kerja. Ini merupakan contoh ayat yang mengandungi frasa kerja. Okey, seterusnya. Okey, kata kerja ni pun dia ada golongan. Golongan dia dibahagikan kepada dua kumpulan utama. Kumpulan yang pertama apa? Kumpulan yang pertama ialah kata kerja aktif. Yang kedua, kata kerja pasif. Ada dua, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Seterusnya, kita akan pergi satu persatu. Apa itu kata kerja aktif? Okey, kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. Apa itu ayat aktif? Ayat aktif iaitu ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau ayat yang diterangkan. Ayat tersebut ada subjek, ada predikat. Ditekankan apa? Tekankan subjek asal sebagai judul. Okey, seterusnya. Terdapat dua jenis kata kerja aktif. Iaitu apa? Yang pertama, kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja aktif transitif. Jadi, kata kerja aktif ni ada dua. Yang pertama, dia ada kata kerja aktif tak transitif dan satu lagi kata kerja aktif transitif. Ingat, golongan kata kerja ada dua, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Tetapi kata kerja aktif ada dua jenis pula. Yang pertama, kata kerja. Yang pertama sekali ada kata kerja aktif tak transitif. Yang kedua, kata kerja aktif transitif. Okey, cikgu rasa awak dah mula faham, dah mula ingat apa itu kata kerja. Seterusnya. Okey, kata kerja aktif tak transitif. Pertama sekali kita akan belajar kata kerja aktif tak transitif. Okey, apa itu kata kerja aktif tak transitif? Kata kerja jenis ini tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Awak ingat formula ni je. Kalau tak, maksudnya tidak. Tak, maksudnya tidak memerlukan objek ataupun penyambut sesudahnya. Okey, kejap lagi kenapa kita belajar kejap lagi kenapa dia tak perlukan penyambut. Okey.
Terdapat dua jenis kata kerja aktif tak transitif. Okey, ingat dua kata kerja aktif tak transitif ni dia ada dua jenis. Yang pertama, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Satu lagi, kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Ingat tu je. Ada tanpa pelengkap, ada yang berpelengkap. Kita akan tengok satu persatu. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Apa maksud dia? Apa beza dia kan? Nama pun tanpa pelengkap. Apa maksud tanpa pelengkap? Bila tanpa pelengkap, maksudnya kata kerja ini boleh berdiri tanpa objek atau penyambut. Senang cerita, lepas kata kerja tersebut, tidak perlu ada apa-apa perkataan, objek ataupun penyambut selepasnya. Contoh, kita tengok contoh ayat. Semua orang pulang. Dia berhenti selepas kata kerja pulang. Jadi, dia tak perlukan penyambut, tak perlukan objek sebab kita faham ayat tu. Semua orang pulang. Kita faham. Tengok contoh ayat kedua. Pemuda itu tersenyum. Kita faham tak tersenyum? Kita faham. Jadi kita tak perlu ada apa-apa tambahan pun. Kita berhenti di sini, kita sudah faham. Maksudnya kata kerja tu boleh berdiri sendiri dan kita faham maksud ayat tersebut. Kata kerja jenis tak transitif tanpa pelengkap ni boleh diikuti unsur keterangan, tapi boleh ada, boleh tiada. Dia pilihan. Satu lagi jenis ialah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Apa itu berpelengkap? Okey, berpelengkap ni maksudnya kata kerja ini mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Macam tadi dia berdiri sendiri. Dia tak nak siapa-siapa bantu dia. Tetapi kalau kata kerja aktif ni yang berpelengkap, dia perlukan sesuatu. Dia perlukan apa? Perlukan pelengkap untuk sempurnakan ayat tersebut. Apa unsur-unsur pelengkap tu? Ada 4 kata adjektif. Dia ada 3 kata adjektif, frasa sendi nama dan kata nama. Kita tengok contoh ayat. Keadaan bapanya beransur baik. Cikgu nak tunjuk dekat awak dengan lebih jelas. Cuba kita potong perkataan baik. Kita potong baik ni. Faham tak? Keadaan bapanya beransur. Kita noktahkan dekat situ. Keadaan bapanya beransur. Beransur apa? Kita tak faham. Jadi, kita memerlukan pelengkap baik. Barulah ayat tu menjadi lengkap. Sama juga dengan dia menjadi guru. Cuba kita potong guru ni. Kita berhenti sampai menjadi. Dia menjadi. Menjadi apa? Jadi kita tak faham. Bila tak faham, kita perlu ada pelengkap selepas kata kerja tersebut. Barulah ayat tu dikira lengkap. Okey, ingat balik. Kita buat rumusan sikit. Kita buat kita refresh balik. Kata kerja aktif tak transitif ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama sekali tanpa pelengkap. Yang kedua berpelengkap. Seterusnya, kata kerja aktif transitif. Tadi tak transitif, sekarang ni transitif. Apa beza dia? Okey. Kata kerja ini mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Mudah je. Kalau yang ni dia perlukan objek. Kenapa dia perlukan objek? Dia perlukan objek untuk memastikan ayat tersebut lengkap. Okey, kita tengok contoh. Saya telah menjawab surat itu. Nampak? Sama juga. Cuba kita potong belakang dia ni. Potong objek ni. Saya telah menjawab. Kita berhenti setakat itu sahaja. Kita faham tak ayat tersebut? Kita takkan faham. Saya telah menjawab. Menjawab apa? Menjawab telefon, menjawab surat, menjawab ujian. Jadi kita tak tahu. Jadi kita perlukan objek ni. Kita perlukan objek ni, barulah ayat tu akan lengkap. Seterusnya, contoh kedua. Pegawai itu tidak mengabaikan tugasnya. Cuba kita berhenti, noktahkan sampai mengabaikan. Yang belakang ni kita potong. Kita faham tak ayat tersebut?
kita takkan faham. Jadi bila tak faham, kita perlu ada objek selepas kata kerja tersebut. Mengabaikan ni merupakan apa? Kata kerja transitif, yang belakang ni merupakan objek. Sama juga contoh dengan ayat ketiga. Kami membaiki kereta kesayangan ayah. Kan? Cuba kita berhenti sampai sini. Semua belakang ni kita potong. Kita sampai kami membaiki. Kita faham tak? Kami membaiki. Membaiki apa? Basikal ke? Motosikal ke? Kereta tak faham. Jadi, kita perlukan apa? Perlukan objek selepas kata kerja transitif. Macam tu je. Kalau kata kerja aktif transitif, dia perlukan objek. Sama juga dengan Abu menendang bola itu. Kalau kita buang bola itu, kita tak akan faham Abu menendang apa? Menendang kerusi, menendang meja. Jadi dia perlukan bola. Objek itu untuk melengkapkan ayat tersebut. Okey, cuba tengok dalam kotak yang cikgu telah sediakan. Dalam kotak ni, kata kerja transitif yang berwarna merah, yang cikgu warnakan dengan merah ni, semuanya merupakan kata kerja transitif. Menjawab, mengabaikan, membaiki, menendang. Yang berwarna hijau, yang cikgu warnakan dengan hijau ni merupakan objek. Surat, tugas, ayah, bola. Objek ini perlu hadir selepas kata kerja transitif untuk pastikan ayat tersebut lengkap maksudnya. Okey, tadi kita dah belajar pasal kata kerja aktif. Sekarang kita belajar pasal kata kerja pasif. Apa kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada proses transformasi ayat aktif menjadi ayat pasif. Ayat pasif, kata kerja pasif terhasil apabila ayat aktif ditukarkan menjadi ayat pasif. Okey, kita tengok contoh. Kawasan sekolah sedang dibersihkan oleh murid-murid. Surat itu telah saya jawab. Kereta kesayangan ayah kami baiki. Yang berwarna merah ni, yang cikgu warnakan dengan merah ni kan, ini semua merupakan kata kerja pasif setelah diubah dari ayat aktif. Contohnya, dibersihkan ni sepatutnya apa perkataan aktif dia? Apa kata kerja aktif dia? Merupakan membersihkan. Sepatutnya ayat aktif dia, murid-murid sedang membersihkan kawasan sekolah. Tapi bila dipasifkan, membersihkan ditambah dengan imbuhan di, dia menjadi dibersihkan. Sama juga dengan saya jawab, baiki, itu semua telah mengalami proses pasif. Okey, tengok contoh ni. Contoh yang cikgu telah sediakan. Untuk ayat aktif, dia jadi mengaturkan. Tetapi bila jadi ayat pasif, dia tukar menjadi diaturkan. Membelah jadi dibelah. Mencampakkan menjadi dicampakkan. Jadi ada perubahan dari kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Okey, sebagai penutup, cuba rujuk jadual ataupun rajah yang cikgu telah sediakan untuk anda semua sebagai ulang kaji. Okey, ingat balik, kata kerja ni merupakan perbuatan. Kata kerja ini terdiri daripada dua golongan. Golongan yang pertama ialah kata kerja aktif. Golongan kedua, kata kerja pasif. Tapi kata kerja aktif ni kita pecahkan lagi. Kita pecahkan kepada aktif tak transitif dan aktif transitif. Ingat ni ada beza tak dengan transitif. Bila tak transitif pula, dia ada dua lagi. Tanpa pelengkap dengan berpelengkap. Jadi mudah je. Awak kena faham satu persatu. Setiap jenis ni ada perbezaan dengan jenis yang lain. Okey, untuk meningkatkan kefahaman anda, cikgu telah sediakan latihan. Okey, baca dulu latihan ni. Baca arahan. Sila baca, cikgu besarkan sikit. Sila baca dan fahami kedua-dua bahan di bawah terlebih dahulu. Faham.
baca dan fahami. Ni bahan satu, ni bahan kedua. Baca, fahamkan dulu. Bahan pertama tentang arang kayu bakau di Kuala Sepetang. Dan bahan kedua, proses penghasilan arang kayu bakau. Menarik ni. Jadi, teruskan membaca. Untuk arahan kedua, bila awak dah baca, awak dah faham, awak kena kenal pasti dan kategorikan kata kerja tak transitif dalam kedua-dua bahan. Dia dah bagi tahu siap-siap. Dia minta apa? Dia minta kata kerja tak transitif. Dan cikgu dah mudahkan awak bahawa kata kerja tak transitif ni cikgu nak tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. Jadi awak pun dah faham macam mana tadi. Kalau kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, maksudnya dia tak perlukan apa-apa. Dia boleh berdiri sendiri. Tetapi berpelengkap ni dia perlukan keterangan supaya ayat tu lengkap. Okey, cikgu nak awak kenal pasti dua jenis kata kerja tak transitif ni. Kenal pasti dalam bahan satu dan bahan dua. Dan masukkan dalam jadual yang cikgu telah sediakan. Seterusnya, latihan terakhir. Latihan terakhir, apa yang awak kena buat ialah cikgu nak awak bina satu ayat untuk semua kata kerja yang telah dikenal pasti. Misal kata, di sini kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ni awak jumpa, misal katalah awak jumpa 7 awak dapat kan. Bila awak jumpa 7 perkataan, jadi cikgu nak awak bina 7 juga perkataan di sini. Bina ayat berdasarkan 7 perkataan yang awak telah jumpa. Sama juga dengan tak transitif berpelengkap. Misal kata awak jumpa sini 4 lah. Bila jumpa 4, cikgu minta awak tuliskan dan buat ayat untuk setiap perkataan tersebut. Macam mana kita nak bina ayat? Perlu ada subjek, perlu ada predikat, perlu ada objek, perlu ada keterangan. Barulah ayat kita menjadi panjang. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh berhubung semula dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.